Okey, daripada tajuk graf jarak masa. Okey, so dekat sini pelajar tengok, pelajar nampak sahaja nampak sahaja graf jarak masa, pelajar boleh conteng. Ambil pen conteng. Okey, lagi sekali cikgu tunjuk jarak melawan masa. So, kecerunan dekat sini menunjukkan laju. Okey, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, apa sahaja dibahagi dengan masa, mesti ada perkataan kadar. Kadar perubahan jarak. Okey, so settle. Okey, so bila pelajar dah tahu yang ni, so pelajar boleh jawab soalan lah. Okey, kita tengok soalan yang pertama. Rajah 1 menunjukkan pergerakan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah dengan menaiki kereta. Okey, Puan Harizah singgah sebentar di Taska. Okey, untuk menghantar anaknya ke Taska tersebut sebelum meneruskan perjalanan ke sekolah. Okey, so sekarang ni dia start daripada sini Dia start daripada sini. So dia nak ke sekolah dekat sini. Okey, kat sini dia kata Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah. Okey, lepas tu dia singgah dekat Taska. So dekat Taska dia singgah dekat sini. So berapa lama dia singgah dekat Taska tu pelajar? Pelajar tengok dekat sini. Soalan dia yang pertama, berapa lama dia singgah dekat Taska tu? So kita tengok dekat sini, ni 18 minit, kat sini 10 minit. Okey, so pelajar boleh tulislah 18 tolak dengan 10. So 8 minit. Maksudnya dia gerak ke Taska, dia berhenti 8 minit dan dia meneruskan perjalanan. Okey, boleh setakat ni pelajar? Boleh. Okey, seterusnya purata laju. Okey, perjalanan Puan Harizah dari rumahnya ke sekolah. Okey, so kita tahu laju, pelajar tahu laju. Laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so sekarang ni dia ada perkataan purata dekat depan. Okey, bila ada perkataan purata, mesti ada perkataan jumlah lah. Okey, purata laju. Laju sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Yang ni pelajar kena tahu, kena master betul-betul. Bila ada perkataan purata, mesti ada perkataan jumlah lah. Okey, berapa jumlah jarak dia daripada rumah dia ke sekolah? Respon pelajar, cikgu nak dengar suara. 13. So 13 kilometer. 13 kilometer. Okey, untuk soalan ni dia trik pelajar dekat sini Okey, dia trik pelajar dengan unit lah, dengan unit. Pelajar hati-hati dengan unit. So dekat sini dia bagi kepada kita kilometer per minit. Okey, soalan dia nak kilometer per jam. Okey, jadi minit dekat sini mesti tukar kepada jam lah. Minit dekat sini, okey, mesti tukar kepada jam. Minit, okey, kepada jam. So mesti bahagi dengan 60. Mesti bahagi 60. Okey, so sekarang ni berapa jumlah masa dia daripada rumah ke sekolah? 30 minit. So mesti tukar kepada jam. Okey, jadi bahagi dengan 30 minit bahagi dengan 60 sebab kita nak tukar dia kepada jam. So dekat sini pelajar boleh tekan kalkulator. Pelajar boleh tekan kalkulator. Berapa jawapan dia? Okey, cikgu keluarkan kalkulator. So pelajar dapat 26 Maksudnya 13 bahagi dengan 30 per 60 kan. Okey, so pelajar akan dapat 26. So 26 kilometer jam buat naik atas per jam. Jam negatif 1. So settle untuk soalan pertama. Boleh pelajar? Boleh? Boleh Okey, senang sangat kan? Senang sangat. Okey, untuk pelajar dapat 3 markah. So dekat sini pelajar akan dapat 1 markah lah. 1 markah.
Okey, so ada solution dekat sini, satu markah dan satu markah kat sini. Okey, unit mesti betul lah, mesti tukar kepada unit dia. Okey, seterusnya, okey, kita tengok soalan yang kedua. Okey, soalan yang kedua sama juga soalan dia, Okey, jarak melawan masa. Okey, so kita tahu kecerunan ni menunjukkan laju. So kecerunan dekat sini adalah laju. Okey, so pelajar tahulah. Okey, so kita tengok Encik Fawaz menjadikan berbasikal sebagai aktiviti hujung minggu. Okey, rajah 2 menunjukkan graf jarak masa perjalanan Encik Fawaz. Okey, berbasikal dari rumahnya ke pekan. So dia daripada rumah dia pergi pekan. Okey, beliau berehat sebentar sebelum kembali ke sekolah. Berapa lama dia berehat dekat sini pelajar? 10 minit So 25 tolak 15, so 10 minit dia berehat. Lepas tu dia patah balik. Okey, soalan dia, hitung laju dalam kilometer per jam pergerakan Cik Fawaz dari rumahnya ke pekan. So daripada rumah dia ke pekan. So soalan dia nak cari laju. So laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so dekat sini ada trik pelajar juga. Dia nak kilometer per jam. Soalan dia bagi kilometer per minit. So mesti tukar lah. Okey, so jarak dia daripada rumah dia ke pekan berapa lama jarak dia? Pelajar. Jarak dia 10. Okey, 10 kilometer. Okey, bahagi dengan berapa? Masa dia. Bahagi dengan berapa masa dia, boleh respon? 15 minit tukar kepada jam. 15 bahagi dengan 60. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator. So berapa jawapan dia? 40. Ada dapat jawapan lain? Kilometer per jam. Betul? Ya, boleh. So dekat sini pelajar dapat 40 km per jam. Dapat So tekan kalkulator seperti biasalah, mudah je. 10 bahagi dengan, okey, kalau pelajar takut salah, pelajar buat bracket saja. 15 per 60. Mudah je. So terus pelajar dapat 40 jawapan dia. Okey, so settle. Untuk bahagian A inilah laju. So ada solution satu markah, jawapan satu markah. Make sure unit mesti betul. So unit salah untuk KSSM ni, unit ni kena betul lah. Okey, sebab dia boleh trik pelajar dekat sini lah. Okey, yang kedua, huraikan pergerakan Cik Fawaz dari pekan ke rumahnya. So sekarang ni daripada pekan balik rumah dia. So dia minta kita huraikan pergerakan dia tu. So dekat sini dua markah. So apa yang pelajar boleh cerita dekat sini? Daripada pekan ke rumah dia, pelajar nak cerita apa dua markah? Nak cerita masa dia? Boleh. Perjalanan dari pekan ke rumahnya mengambil masa 5 minit. 25 minit 5 minit pula. Mengambil masa 25 minit. Okey, lagi? Apa yang pelajar nak cerita lagi? Boleh cerita tak laju dia? Okay, so kita boleh ceritalah. Laju. Okey, so sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, so jarak dia dekat sini kita tahu jarak untuk daripada pekan ke rumah dia tetap sama 10 km. Tapi masa dia dah berbeza dah. Masa dia dah ambil masa 25
25 minit Okey, jadi 25 per dengan 60. So pelajar boleh tekan kalkulator. So pelajar akan dapat 10 bahagi dengan 25 per dengan 60. Okey, so pelajar akan dapat 24 km per jam. Kilometer per jam. Okey, maksudnya pelajar boleh tulislah. Okey, laju daripada pekan ke rumah dia 24 km per jam. So 2. Okey, boleh cerita lagi tak? Pelajar nak cerita apa lagi? Cukup 2 sebab 2 markah Okey, so settle. Okey, ada masalah tak dengan soalan jarak melawan masa? Pelajar respon, cikgu nak dengar suara. Okey, kita tunjuk satu lagi sebelum kita masuk kepada graf laju masa lah. Okey, cikgu nak tunjuk lagi satu. Okey, graf jarak masa. Okey, ni soalan bahagian B lah, 5 hingga 9 markah. So panjang sikit agak panjang sikit soalan dia. Okey, so jarak melawan masa. Okey, Raja 4 menunjukkan pergerakan kereta Aznizam dari Kuala Penyu ke Kota Kinabalu melalui Beaufort. Okey, so dia bergerak ke Kota Kinabalu, dia lalu dekat Beaufort. Okey, huraikan pergerakan kereta dari minit 40 hingga 70. Okey, boleh cerita tak? 40 hingga 70. Dia minta kita huraikan dia. Cerita sikit, waktu ni apa yang berlaku? Pelajar? Hello? Kereta berhenti. Bagus. Pandai awak. Kereta berhenti. Kereta berhenti dekat sini. So dia perjalanan daripada Kuala Penyu ke Kota Kinabalu, dia berhenti dekat Beaufort lah. Okey. Soalan seterusnya, kadar perubahan jarak. Hitung kadar perubahan jarak. Apa maksud kadar perubahan jarak? Pelajar? Kadar perubahan jarak. So tadi cikgu dah cerita kan. So jarak melawan masa. So dekat sini adalah laju. Okey, laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. Okey, apa-apa saja dibagi dengan masa mesti ada perkataan kadar. Kadar perubahan jarak. Okey, pelajar kena tahulah. Okey, soalan ni pattern soalan SPM Okey, dia tak minta kita hitung laju tak, dia minta kadar perubahan jarak. So kadar perubahan jarak ialah laju, kita tahu. So laju dapat daripada mana? Kecerunan. Tu kita kena tahu. Okey, dalam kilometer per jam. Okey, pergerakan kereta Aznizam dari Kuala Penyu ke Beaufort. So dia nak kat sini lah. Dia nak kat situ. Okey pula. Settle senang Jadi laju sama dengan jarak bahagi dengan masa. So jarak dia berapa jauh? Sini ke sini. So kita tahu jarak dia 40. Okey, bahagi dengan masa. Masa dia berapa lama kat sini? 40 minit. Tukar kepada jam. 40 per dengan 60. Senang je senang je. Okey, boleh tekan kalkulator. Dapat berapa jawapan dia? 60 kilometer per jam. So settle. Settle. Bila ada calculation macam ni, 2 markah. Yang ni yang cikgu cerita tadi. Dia tak ada soalan laju. Dia tak ada soalan kira pecutan, tak ada. Dia kira
kadar perubahan laju. Pattern soalan macam tu. Okey, seterusnya C. Jika kelajuan dia. Kelajuan. Okey. Kereta Aznizam dari Beaufort ke Kota Kinabalu 75 km per jam. Cari nilai T. Okey, so sekarang ni daripada Beaufort ke Kota Kinabalu, dia dah bagi laju dia 75 km per jam. So, cari nilai T. Boleh cari tak nilai T, pelajar? Okey, yang ni cukup padam pelajar dah salin kan? Okey. Okey, pelajar boleh cuba dulu. Okey, macam mana kita nak cari nilai T? Kita kena tahu kecerunan dia dekat sini. So, kecerunan dia dah bagi dah. 75 km per jam. So, dekat sini 75 km per jam. Per jam dia dah bagi laju. So, kita tahu kecerunan dekat sini adalah laju lah. So, kena tahu koordinat kat sini. So, koordinat dekat sini berapa? Koordinat kat sini, pelajar. Respon 70 40. Betul So koordinat dekat sini berapa? T135. Okey, kita tahu tadi kecerunan. Kecerunan kita tahu M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1. Kita tahu. Yang ni basic. Okey, so cikgu labelkan lah. Okey, X1, Y1, X2, Y2. So, jadi kita kena tukar siap-siap lah. 70 minit ni tukar kepada jam. Sebab jawapan dia dekat sini jam. So, kat sini dah ada 75. Okey, so Y2 dia kita tahu 135. Tolak Y1 dia 40. Okey, bahagi dengan X2 dia adalah T. So, T tolak dengan berapa, pelajar? 70 bahagi dengan 70 ni minit. Minit. Tukar kepada jam dulu, siap-siap. Okey, 70 bahagi dengan 60. Okey, 1.167 Okey. So dekat sini 1.167. So boleh settlekan lah, boleh settlekan. Ni senang je. Yang ni bawa naik atas seperti biasa. Yang ni bawa turun bawah seperti biasa kan. Betul pelajar So T tolak 1.167 sama dengan 135 tolak 40. Okey, pelajar boleh tekan kalkulator 5 tolak dengan 40. So pelajar akan dapat 95 lah. Okey, 95. Okey, bahagi dengan 75. Bahagi siap-siap. Okey, pelajar akan dapat bahagi 75. Okey. 1.26. Jangan cepat sangat bunda. Sebab yang ni 3 tempat perpuluhan dekat sini. Okey, 95 semula 95 bahagi dengan 75. So 1.27. Okey, T sama dengan 1.27. So yang ni tolak kan, bawa pergi sebelah, jadi tambahlah. Tambah 1.167. So, tambah dapat berapa? Tambah dengan 1.167. 2 point? Kenapa cikgu dapat ni 2.43? 2 point. Okey, T sama dengan 2.43. Okey, T ni 2.43 apa? Jam, betul? Betul 2.43 jam. So kalau tukar kepada minit berapa? Tukar kepada minit berapa?
Dah. Okey, so kita darab saja kan dengan 60, betul So T dia cukup dekat sini. Ni dekat sini 3 markah Bila 3 markah dia nak solution pelajar tu. Okey, pelajar guna tak formula kecerunan yang ada? So pelajar ada guna formula 1. Ada kaedah ada 1. So jawapan dia 1. Jawapan dalam minit pun boleh, tak ada masalah. Sebab dia nak cari nilai T. Okey, dalam jam pun boleh, dalam minit pun boleh. So kalau dalam minit pelajar darab je lah 60. Darab je 60. So pelajar akan dapat 146. So 0.02. 146.02. Okey, mesti ambil tempat perpuluhan tu mesti ambil. Okey, so settle untuk soalan ni. Boleh tak? Boleh Okey. So kita sambung lagi satu. Okey, laju purata. Okey, hitung laju purata ataupun hitung purata laju lah biasanya. Okey, so kita tadi cikgu dah cerita bila ada perkataan purata laju, terlaju mesti sama dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah jarak bahagi dengan jumlah masa. Okey, so sekarang ni dia nak minta kita keseluruhan perjalanan. Okey, berapa jumlah jarak keseluruhan perjalanan daripada rumah dia ke Kota Kinabalu? 135 km. So dekat sini pelajar dapat 135 km. Okey, berapa jumlah masa? Okey, pelajar dah dapat tadi dalam jam tadi 2.43 jam. 2.43 jam. So tekan kalkulator saja. So berapa purata laju keseluruhan pelajar? 135 bahagi dengan 2.43. So pelajar akan dapat 55.56 km per jam. Okey, jam bawah atas, jam negatif 1. Okey, boleh setakat ni pelajar boleh? Boleh? Okey, so kita settle dah graf jarak masa. Cikgu tak nak cerita lagi So pelajar faham jarak masa dah. Okey, kita pergi kepada laju masa. Okey, apa yang special graf laju masa pelajar? Tadi cikgu cerita apa yang special dia? Laju masa. Laju masa, kecerunan menunjukkan pecutan, betul? Pecutan. Okey. Luas graf. Ni special dia luas graf ni. Luas adalah jarak. Pelajar kena tahu. So kita tahu pecutan, cikgu ulang balik, sama dengan laju bahagi dengan masa. Okey, apa-apa saja dibahagi dengan masa mesti ada perkataan kadar. So kadar perubahan laju. Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, rajah 7 menunjukkan graf laju masa bagi suatu zarah dalam tempoh 15 saat. Dalam tempoh 15 saat. Okey, cari jarak yang dilalui oleh zarah dalam tempoh masa 15 saat. So macam mana kita nak dapat jarak pelajar? Macam mana kita nak dapat jarak? So kita tahu tadi luas tadi adalah jarak. Luas adalah jarak. So pelajar kena tahulah luas A tambah luas B tambah luas C. So kita dapat jarak dia. Boleh? Setakat ni boleh pelajar? Yang A tu berapa jarak dia? A ni gambar apa ni? Trapezium, betul? 1/2 8 tambah dengan 20. Betul A tambah B ni. A tambah B. Okey, darab dengan C dia 4. Okey, so berapa dapat A ni? Ni potonglah 2 kali 1, 2 kali
2. 8 tambah 20. So 28. 28 darab dengan 2. So 56. So A ni pelajar dah dapat 56 meter. Senang. Okey, B. B ni gambar apa? Segi 4. Betul? So kat sini 5. Kat sini 20. Tinggi ni So 5 darab dengan 20. So pelajar akan dapat 100. Okey, C berapa C? C apa formula dia? Segitiga 1/2 darab tapak. So tapak dia berapa kat sini? 15 tolak 6. Okey, 6 darab dengan tinggi dia 20. Okey, kira dapat berapa? Dapat apa kat sini? Potong je kan? 2 kali 1, 2 kali 3. 3 darab 20, so 60. Okey, jadi berapa jarak dia? Jarak dia A tambah B tambah C lah. So 56 tambah 100 tambah dengan 60. So pelajar dapat apa ni? 206 meter. Mudah je kan untuk soalan ni? Boleh pelajar? Boleh Okey. So satu lagi soalan. Cikgu nak bincang satu lagi soalan ni. Graf laju masa graf laju masa. So pelajar take note. Graf laju masa ni, kecerunan ni menunjukkan pecutan. Okey, pelajar tahu kecerunan M ni adalah pecutan. Okey, luas dia adalah jarak. Take note. Ada cikgu tunjuk macam ni, ada cikgu tunjuk. Kalau cikgu prefer pelajar conteng. Laju masa. Okey, sini kecerunan ni adalah pecutan. Cikgu akan minta pelajar cikgu buat macam ni supaya dia tak lupa. Luas dia adalah jarak. So kat sini adalah jarak. Okey, so kalau pelajar dah biasa buat, pelajar tengok soalan bentuk macam mana pun, pelajar mesti boleh jawab Okey, so kita tengok soalan dia. Okey, graf laju masa dalam rajah 8 menunjukkan gerakan suatu objek dalam tempoh T saat. So T saat. Okey, jika jarak yang dilalui objek itu pada 9 saat yang pertama, okey, adalah 3/4 jarak yang dilalui pada kelajuan seragam. Okey, so soalan dia, cari nilai T cari nilai T tadi. Okey, pelajar boleh cari tak nilai T tu? Boleh cari tak nilai T? Okey, fahamkan soalan dulu. Okey, rajah 8 menunjukkan gerakan suatu objek untuk tempoh T saat. Okey, cari nilai T jika jarak yang dilalui untuk 9 saat yang pertama ni adalah 3/4 jarak kat sini. Okey, so sekarang ni kita kena tengoklah kat sini. Okey, kita tahu jarak adalah luas lah, luas. So sekarang ni kita cari dulu luas kat sini untuk 9 saat yang pertama. So berapa luas untuk 9 saat yang pertama pelajar? Cikgu label lah, cikgu label. Okey, katalah A kat sini A dan B. So berapa luas A? Trapezium 1/2 4 tambah dengan 8. So 4 tambah dengan 8. Okey, darab dengan 9. So pelajar boleh kira. 4 tambahlah. Okey, 54 So 54. Okey, 54 ni adalah jarak dekat sini. Okey, so boleh cari tak nilai T tu pelajar? Fikir sikit, ni soalan aras tinggi sikit So dekat sini kita dapat 54. Boleh cari tak?
54 9 saat pertama sama dengan 3/4B. Boleh kira tak? Darab je, darab silang saja So kita akan dapat B. Maksudnya 54 darab 4 bahagi dengan 3 So kita kira 54 darab dengan 4 darab silang Okey, bahagi dengan 3. So kita akan dapat 72. So jarak dekat sini B ni adalah 72. Okey, dah dapat jarak B 72. Boleh cari nilai T tak, pelajar? Ni gambar segi 4 ni. Gambar segi 4 ni. Macam mana? Panjang darab lebar dapat 72. So jadi lebar dia berapa kat sini? Kat sini adalah 8. Betul Jadi panjang darab dengan 8 dapat 72. Jadi panjang dia berapa? 72 bahagi dengan 8. Dapat apa 72 bahagi 8? 9. So pelajar tahu dekat sini panjang dia adalah 9. So panjang sini 9. Jadi nilai T ni berapa? 18. Okey, bagus. Tahu T sama dengan 9 tambah 9. So sama dengan 18. So ni soalan aras tinggi dan sederhana lah dia jadi macam ni. Boleh? Setakat ni boleh belajar? Okey, boleh Okey, so settle untuk tajuk ni settle untuk tajuk ni. Cikgu tak nak cerita lama-lama lah untuk tajuk ni sebab kita dah setengah jam. So kita masuk kepada tajuk yang kedua. Okey, so kita masuk tajuk yang kedua, rangkaian dalam teori graf ataupun network. Okey, network ni senang soalan yang sangat senang. Okey, dan bab yang sangat menarik lah. Okey, first kali pelajar kita tengok soalan. Okey, rajah di bawah menunjukkan suatu graf tak terarah dan berpemberat. Apa maksud tak terarah pelajar Pelajar, apa maksud tak terarah? Hello. Okey, pelajar boleh respon apa maksud tak terarah? Tiada anak panah. Tiada anak panah. Anak panah. Boleh respon lah. Okey, kalau ada anak panah ni terarah macam tu. Tak kira lah dia bergerak. Dia macam tu, ni terarah. Berpemberat, pelajar? Berpemberat ada nombor, ada nilai. Yang ni tiada anak panah. Cikgu tulis lagi sekali, tiada anak panah. Okey, yang kedua yang ni ada nilai. Okey, tak kira lah nilai dia masa ke, jam ke, laju. Maksudnya setiap garisan ni ada nilai dia. Ni maksud berpemberat. Okey, soalan seterusnya, lukis satu pokok dengan jumlah nilai pemberat yang minimum. Okey, seterusnya tentukan jumlah pemberat minimum tersebut. Okey, boleh jawab tak soalan ni pelajar? Ni soalan PPT baru ni lah. Okey, first step dia, langkah yang pertama kita kena tahu apa dia pelajar? Bucu kan? So ada berapa bucu dekat sini? Pelajar boleh kira dulu bucu dia ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bucu 6. Okey, yang kedua, pelajar kena tahu apa? Bilangan tepi dia. Bilangan tepi. Bilangan tepi dia berapa? Ataupun kita terus je tolak 6 tolak 1 je. Kita ambil terus 6 tolak 1 dapat 5. Okey, step yang ketiga. Okey, bilangan tepi asal dia berapa pelajar? Pelajar tengok soalan, pelajar kira bilangan sisi asal dia. Okey, kita kira sama-sama 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9. Betul sisi asal dia 9? Betul Pelajar? 9 tolak dengan 5. Tolak dengan 5 9 tolak 5. So kita dapat 4. So 4 ni yang kita kena cabut. Yang ni kita kena buang ataupun kita cabut dah. Cikgu suka guna istilah cabut. Kita kena buang. Sekarang ni kita nak nilai yang minimum. Okey, nilai yang paling kecil. So kena cabut 4 yang nilai yang besar dekat sini. Okey, cabut 4 nilai yang besar. Mana nilai besar pelajar? Mana nilai besar? 38. Lagi. 32. Lagi. 34. Lagi. 30. Okey, so kita cabut 4. So soalan dia, tentukan jumlah pemberat yang minimum. Okey, kita tambahlah semua sekali. Kita tambah semua sekali pemberat minimum. So, patutnya cikgu kena guna ruang jawapan Cuma cikgu nak tunjuk pada pelajar lah. Okey, pemberat minimum. Kan jauh sangat pula. Pemberat minimum. Tengok betul-betul soalan So kita tambah semua yang ada. So 20 tambah dengan 16 tambah dengan 28 tambah dengan 26 tambah dengan 14. So pelajar dapat berapa pemberat yang minimum? Berapa dapat pelajar? 104. So settle. Kita dah kira yang ni 1 markah, jawapan dia 1 markah, 2 markah Okey, 2 markah lagi datang daripada mana? Lukis 1 pokok. So macam mana kita nak lukis pokok dia? Okey, sekejap kita take file, azan sekejap. Okay, kita dapat daripada gambar rajah pokok. So macam mana kita nak lukis pokok? Kita ambil je titik yang asal ni pelajar Okey, dia sebenarnya gambar rajah pokok ni dia bebas. Tapi kita ambil titik asal ni A, ni B. Okey, A, B. Okey, ni C, D, E, F. Kita ambil asal kita ambil asal dia. Okey, kita ambil asal. Okey, lepas tu kita ikut dia lah. Kita lakar balik. Tapi yang kita buang ni tak perlu dah. Okey, so gambar rajah pokok dia 1. So kat sini 2. So kat sini ada 3. Okey, seterusnya kat sini ada 4. So kat sini ada 5. Okey. So kita dah buang yang ni dah tak ada, yang ni dah tak ada, yang panjang ni dah tak ada. Okey, so gambar rajah pokok dia macam ni lah. So dia 2 markah. Boleh belajar? Boleh? Boleh Okey, jadi untuk dapat soalan macam ni, dapat saja soalan. Soalan dia tak berubah gambar rajah sama. So kaedah dia 3 ni je kaedah dia. Sekali kita cari bucu dulu. Lepas tu bucu tolak 1, dapat bilangan tepi dia. Tepi yang asal ni berapa? 9 tolak dengan yang kita dapat tadi 5. So dapat 4. 4 ni kita kena cabut. Okey, so kita akan dapat 1, 2, 3, 4, 5 bilangan sisi dia 5. Okey, so settle untuk soalan tu. Okey, so dekat sini ni ada sedikit ulang kaji lah untuk tajuk ni. Okey, so darjah ni formula dia lah. Formula dia darjah. Okey, bilangan darjah sama dengan dalam bracket D sama dengan 2 kali bilangan tepi. Okey, kita tengok soalan ni. Okey, berdasarkan graf mudah di sebelah, tentukan. Okey, V dia ada berapa kat sini pelajar? V dia ada berapa? V dia adalah bucu. Bucu dia 6 So biasanya kita akan tulis dalam bentuk set lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey, so bilangan bucu, so kita dapat 6 lah. Okey, bilangan tepi dia ada berapa pelajar? Kita cek dekat sini bilangan tepi.
So bilangan tepi yang pertama ni berapa? 1, 2. So 1, 2. Okey, bilangan tepi yang kedua 2, 3. Okey, kat sini 3, 4. So kat sini 5. Okey, 2, 4. Lagi kita ada lagi 5. So kat sini 6. So 4, 5. So kat sini 7. 1, 5. So kat sini 8. So 5, 5, 6. So berapa bilangan dia yang kita ada? Bilangan tepi dia 6. 6 pula 8. Betul pelajar? 8. Okey, so bilangan darjah dia. Macam mana nak dapat bilangan darjah dia? Okey, bilangan darjah sigma D V sama dengan 2 kali bilangan tepi dia. So 2 kali E. E dia 8 lah. So 2 darab 8. So kita dapat 16. Boleh setakat ni pelajar? Ya, ya. 7 ke 8? 1 7 Okey, cikgu silap kat mana ni? 3. Subhanallah. Okey, sorry. 2, 3 tu 5 So 4 Okey, bagus. Cikgu suka bila pelajar respon. So ada 7. Okey, 2 kali 7. So 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So 2 kali 7. Bagus terima kasih. Okey, so 2 kali 7 dapat 14. Okey. So kita sebenarnya kita boleh kira manual juga kan? Pelajar tengok tak kita kira manual. So kita tengok manual Bila kita kira manual, kita tengok 1. So kat sini 1, kat sini 2. So kat sini ada 2 lah. 2 tepi dia. So kalau dekat sini 2 ni ada berapa? 1, 2, 3. So 3 lah. Okey, kalau 3 ni ada berapa? 1, 2. So 2. So kalau 4 ni ada berapa? 1, 2, 3. So kalau 5 ada berapa? 1, 2, 3. Betul? So kalau pelajar tambah semua cukup tak? 14. 3 tambah 3 tambah 3 9. 9 tambah 2 11. 11 tambah 2 13. So dekat sini ada 1 lagi 1. So kita tambah semua ni bilangan sambungan tepi dia tu, kita akan dapat 14. Boleh pelajar? Okey, kita cuba lagi satu. Okey, nyatakan bilangan bucu. So A tu berapa bucu dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So ada berapa bilangan bucu dia? 7. Okey, bilangan tepi dia ada berapa? 1. So kita tulislah 1, 7. 2, 7, 1. Okey, tak apa, tak ada masalah 3, 2, 6, 4, 6, 3, 5, 3, 5, 6, 3, 4. Kat sini 7 So 7 kita ada 4, 5. So ada berapa bilangan tepi dia kat situ? Pelajar dapat 7 bilangan tepi dia. Okey, 7. Boleh kira bilangan darjah dia berapa? Darjah dia. Bilangan darjah apa formula dia tadi? Bilangan darjah sigma D bilangan darjah dia 2 kali E. So E dia kita tahu 7. So 2 kali 7. So kita dapat 14. Boleh Boleh. Kalau nak kira manual pun boleh.
pelajar akan tetap dapat jawapan. Bilangan darjah. So manual ni nanti kita kira, kita akan gunalah benda tu. So contoh macam ni. Ni 1. Kat sini 2. Kat sini 2. So kat sini 2. So kat sini berapa? 1, 2, 3. So 4 ni berapa? 1, 2. So 5 ni berapa? 1, 2. So pelajar tambah semua. 2, 4, 6, 8, 10 tambah 13 tambah 1, 14. So betul jawapan dia 14. Boleh setakat ni? Boleh? Okey. Datang saja soalan macam mana pun pelajar mesti boleh buat. Mesti boleh buat. Okey, lagi satu. Contoh graf gegelung dan berbilang tepi. Apa maksud gegelung? Dia bulat lah. Gelung. Dia bulat. Maksudnya dia ada SS tu nanti. Berbilang tepi maksudnya dia ada 2. 2 sambungan dia kat sini. Okey, soalan yang pertama A tu. Soalan A. Berapa bilangan bucu dia? Pelajar. P, Q, R, S, T, U. Betul? So ada berapa bilangan bucu dia? 2, 3, 4, 5, 6. Okey. So bilangan tepi dia. Bilangan tepi dia ada berapa? So 1. Pelajar tulis PQ. 2. Katalah kat sini 2 So Q, QR. Okey, 3. RS. Okey, 4. 4 kat sini Kita ada SS, betul So SS. Okey, 5. Kita ada ST. 6 kita ada 6 kat sini. So 6 kita ada TR. Okey, TU kita ada 7. TU lagi UQ 8 lagi PU. Okey, sebab kita ada PU ni adalah berbilang tepi. SST adalah gegelung. So total dia kita dapat berapa kat sini? 10. Bagus tepat 10. So bilangan darjah. Bilangan darjah sama dengan 2 kali I. So 2 kali 10 20. Okey. So 20. Boleh kira manual tak? Boleh. Boleh kira manual. So pelajar tahu Pelajar tahu. Okey, kalau kira manual, kalau kat sini ni kira 2 lah. Sebab dia pergi dan patah balik Okey, tak apa. Okey, so kita settle yang ni. Okey, lukis graf mudah. Apa maksud graf mudah pelajar Apa maksud graf mudah? Graf mudah. Tiada gegelung dengan berbilang tepi tu maksud graf mudah. Jangan satu je soalan dia soalan last. Kenapa pen cikgu ni? Sekejap. Tiada gegelung dan berbilang tepi. Maksudnya dia tak ada gegelung, tak ada berbilang tepi. So kalau kita nak lukis, kita lukis senang 1. Okey, 2. Okey, 3. Okey, 4. 5. Okey, contoh 1, 2, 3, 4, 5. So 1, 2 ada. Okey, 1, 4 ada. 1, 5 ada. So 1, 5 sini cikgu buat Okey, lagi 2, 3 ada. 3, 4 ada.
24 ada So gambar dia macam ni. So mudah je, kita nak lukis mudah sangat, kita sambung saja. Tak kira gambar dia macam mana pun. Contoh P Q R. Okey, S T U. Label kan. P Q R S T U. So P U. Senang. P T. Q T. Okey, Q S. Okey, S R. Dan last sekali RU kat sini ada sambungan dia RU. So cantum macam tu. Mudah je. Okey, boleh pelajar setakat ni? Untuk soalan ni boleh? Okey, so cikgu start rakam So kita tengok soalan. Okey, rajah. Dalam rajah di sebelah trapezium AEFG. AEFG ialah imej trapezium ABCD. Maksudnya yang besar ni adalah imej yang kecil. Okey, jadi kalau cikgu conteng yang besar ni adalah imej. Ni imej cikgu conteng imej. Okey, ni adalah imej. Okey. So dia kata imej bagi trapezium ABCD. So ABCD ni adalah objek lah. Automatik pelajar tahu objek. Okey, di bawah suatu pembesaran pada pusat A. So dia membesar dekat sini Okey, diberi luas kawasan berwarna 168. Luas yang berwarna ni lah. Warna pink tu. Hitung faktor skala. Okey, untuk tajuk ni pelajar kena tahulah formula dia IK2O IK2O. Pelajar kena tahulah. Okey, apa maksud IK2O? I sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. I ni adalah image lah. Okey, K ni adalah faktor skala. So O tu adalah objek. So ni image image. Okey, ni faktor skala. Okey, yang ni adalah objek. Okey, dalam periksa formula ni diberi formula ni diberi. Okey, soalan dia yang pertama dia tanya faktor skala. Okey, faktor skala hanya kita guna K sahaja kita pakai K, sama ada pelajar tulis faktor skala ataupun pelajar tulis K. Okey, faktor skala sama dengan image, panjang image bagi dengan objek. Okey, so kita tengok dekat sini panjang image dia dah bagi. So tempat lain tak bagi, dia bagi panjang image ni adalah panjang image. Okey, 20 tambah dengan 16. So 36 bahagi dengan panjang objek dia adalah 20. Okey, so dekat sini kita kecilkan dia lah. So kecilkan 36 per dengan 20. Pelajar tekan kalkulator. So kecilkan dia. Shift ABC. Sekejap. 9 per 5. Okey, pelajar just tekan shift ABC sajalah. So dapat 9 per 5. Okey, setakat ni boleh pelajar? Faktor skala boleh? Okey, soalan seterusnya dia tanya luas trapezium AEFG. So dia nak luas trapezium yang besar ni, AEFG. So macam mana kita nak cari luas trapezium yang besar? Okey, sebab dia dah bagi kepada kita kawasan yang berwarna. So kalau cikgu tunjuk kawasan besar ni adalah image, betul? Yang besar ni adalah image. Okey, image sama dengan objek tambah dengan 168. Objek tambah dengan 168. Betul? Kita nak dapat image ni. Objek ni tambah dengan 168. 168 ni luas kawasan yang berwarna. Okey, so daripada sini kita nak dapat trapezium besar, kita guna formula lah. Image sama dengan K atau
K2O Okey, IK2O lah. Cikgu selalu guna IK2O Jadi image sama dengan K dia apa dia? K adalah faktor skala. Ni K ni kita ambil balik. Okey, K kuasa 2 darab dengan objek. Okey, image. Image ni kita ambil yang ni, kita gantikan dalam image tu. So sekarang ni objek tambah dengan 168. Okey, sama dengan K dia 9/5 kuasa 2 darab dengan objek. Okey, setakat ni boleh follow pelajar cikgu. Pelajar boleh follow cikgu? Boleh. Okey, so 9/5 kuasa 2. Apa maksud 9/5 kuasa 2? 95 darab 9/5. So 9 darab 9 81. 5 kali 5 25. So dekat sini kita boleh tengok objek tambah 168 sama dengan kat sini 81/25. So 81 darab 81 objek lah. Objek Jadi kalau tu 25 bawa pergi sebelah lah. Bawa pergi sebelah. So 25 darab objek, 25 objek tambah dengan 25 darab dengan 168. So kita kira kita kira 25 darab dengan 168. So pelajar akan dapat 4200. 4200 sama dengan 81 O lah. Okey. So macam mana kita nak cari objek? Cikgu sebenarnya objek O ni tak sesuai, kita guna O objek nanti tertukar dengan O. So kita ganti dia dengan X lah. Cikgu ganti dengan X. Sorry Kang pelajar keliru pula. Okey, so dekat sini cikgu gantikan objek tu dengan X. Objek kat sini kita ganti dengan X Okey, so X, so kat sini X lah. Okey, kat sini X, so 25 X, kat sini 81 X. So boleh cari tak X tu? Pelajar boleh cari tak X tu? Boleh kan? Okey, maksudnya 4200 sama dengan 81X. Buat data sini lah. Tolak dengan 25X. So dapat apa? 81 tolak 25. 1 tolak dengan 25. So pelajar akan dapat 56. So 56X 4200. So X sama dengan 4200 bahagi 5 lah. Okey. Ni 5X ke? 81 tolak 25 ni. 81 sorry tolak 25. Cikgu silap tolak ni. 56. So dekat sini 56X. Jadi X sama dengan 4200 bahagi dengan 56. Okey, 4200 bahagi dengan 56. So pelajar akan dapat X tu adalah 75. Okey, jadi pelajar akan dapat nilai X ni 75. Ni adalah X cikgu tukar dia kepada X. So 75. So soalan dia luas trapezium AEFG. AEFG. Berapa luas trapezium yang besar? Pelajar, berapa luas trapezium besar? Trapezium sama dengan 75 tambah dengan 168. So kita dapat 175 tambah dengan 168. So pelajar akan dapat 243. 43. Okey. Kaedah yang cikgu buat mungkin berbeza daripada buku teks Jadi terpulang pada pelajar lah. Tengok mana yang senang untuk pelajar buat. Okey, yang penting pelajar tahu IK2O ni first. Okey, pelajar kena tahu faktor skala. Okey, image bahagi objek.
So datang soalan macam mana pun pelajar mesti boleh buat. Okey, kita sambung soalan yang senang. Soalan senang je, kita kira faktor skala. Okey, untuk A tadi. Okey, faktor skala macam mana nak cari? Tadi cikgu dah ajar. Faktor skala sama dengan image bahagi dengan objek. Betul? So, image berapa? 45 bahagi dengan objek berapa? 5. 45 bahagi 5 berapa? 9. So, automatik pelajar dapat 9. Kenapa hashtag ni cikgu ni selalu macam ni Sekejap. Okay. So, A settle. Okay, B. B kita nak cari apa? Faktor skala. Okay, faktor skala sama dengan image bahagi dengan objek. So, kita nak image. Luas objek dah dapat dah. 12. Faktor skala dia berapa? 7/2. So, 7/2 sama dengan image bahagi dengan objek dia berapa? 12. Okey, jadi image dapat apa? 12 darab 7 bahagi 2. Dapat apa? 42. Bagus. So, pelajar dah dapat 42. Senang je. Okey, C. Soalan C. Okey, faktor skala. Cikgu ringkaskan. K. Image bahagi dengan objek. So, soalan dia nak cari apa? Objek. So, luas image dah bagi 100. Faktor skala dah bagi -4. So, -4 sama dengan image dia dah bagi berapa tadi? 100. Okey. Bagi dengan objek. So, objek buat naik atas lah. Objek sama dengan 100 bahagi -4. So, kita dapat -25. Betul pelajar? Betul -25. Okey. Okey, so settle untuk soalan ni. Okey, kita tengok soalan SPM. Okey, ni pattern soalan SPM. Okey, pelajar dah tahu tadi, pelajar dah belajar IK2O, pelajar dah belajar faktor skala sama dengan image bahagi objek. Okey, kita tengok soalan ni Kita tengok soalan, sujud besar sikit. Okey. Raja di bawah menunjukkan pentagon ABCDE. So pelajar kena baca ABCDE FGHJK, FGHJK dan LMNPK. Okey, dilukis pada satu satah Cartesian. Okey. So sekarang ni dia kata penjelmaan P ialah putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 06. Nyatakan koordinat image bagi titik A. So titik A dekat mana pelajar? Titik A. So cikgu guna warna lain. Okey, titik A. Kita tengok titik A dekat sini. Okey, di bawah penjelmaan P kuasa 2 kat situ P kuasa 2. Maksudnya P tu apa dia? Putaran 90 darjah ikut arah jam pada pusat 06. So 06 kat mana? So 06 dekat sini. Okey, 06 dekat situ. So sekarang ni kita nak koordinat titik A. Okey, di bawah penjelmaan P dengan P lah, P kuasa 2. Okey, P yang pertama ni dia putar 90 darjah pada titik 06. So dia berputar 90 darjah. So kalau pelajar letak pembaris, pelajar akan lukis macam ni ni 90 darjah. So dia akan dapat koordinat dekat situ 27. So 27. Okey, lepas P lagi sekali. Okey, P lagi sekali dan berputar tempat yang sama lagi sekali. So dia akan dapat gambar dia macam ni lah. Okey, putar 90 darjah lagi sekali. So jawapan dia 14. Okey, so dekat sini pelajar dapat 1 markah, 2 markah. Boleh pelajar? Kat sini boleh?
Ada soalan nak tanya tak dekat sini? Cikgu ulang balik. So, dia ada 3 main dia. 3 kepala. Okey, 3 kepala. So, yang pertama sekali, putaran. Okey, putaran mesti ada ikut jam, lawan jam. Okey, mesti ada dia. Okey, lepas tu mesti ada pada titik. Ni cikgu cerita, cikgu ulang dulu pada titik berapa. So dekat sini 1 markah, 2 markah, 3 markah. Okey, yang kedua pembesaran. Pembesaran mesti ada faktor skala. Skala pada titik. So dekat sini ada 1, 2, 3. Okey, yang ketiga kita ada pantulan. Pada garis. So tak kisahlah garis apa, X ke Y ke. So pantulan 1 pada garis dia 1. Okey, kepala ni mesti ada. So cikgu tertinggal lagi 1 Dia sebenarnya 4 translasi lagi 1 translasi. So yang ni mesti ada. 1, 2, 3. Yang keempat translasi. Mesti ada main dia. Katalah tiba-tiba pelajar tulis ikut jam pada titik berapa. Tak boleh. Pembesaran mesti ada. Tiba-tiba faktor skala pada titik tak boleh. Pantulan mesti ada. Ibu dia ni mesti ada. 3 kepala dia ni lah. 3 kepala tu. Okey, so kita pergi jawab soalan ni. Kita jawab soalan ni. Okey. So kita tengok soalan ni. Kita tengok soalan. Rajah di bawah menunjukkan 3 sisi 4. So kita ada A, B, C, D. Kita ada E, F, G, H. Kita ada E, L, K, J yang besar. E, L, K, J dilukis pada satu satah kartis. Okey, sisi 4 E, L, K, J ialah image. Maksudnya yang besar ni E, L, okey, K, J ni adalah image. Ni pelajar tahu image. Okey, bagi segi 4 A, B, C, D. Di bawah gabungan penjelmaan WV. Okey, WV kita cari V dululah. Okey, huraikan selengkapnya penjelmaan. So mesti cari V dulu cari yang belakang. Okey, V. Pelajar boleh bagi cikgu jawapan. Cikgu nak jawapan. Macam mana objek tu jadi image? Ni objek. Macam mana yang ni jadi macam ni? Nampak tak dia berputar pelajar? Yang ni dia berputar jadi putaran. Mesti putaran. Putaran berapa darjah? So kita tengok garis sini cikgu suka bila soalan macam ni kita ambil satu garis saja pelajar. Kita ambil garis ni. Okey, yang ni. Okey, yang ni macam mana jadi macam ni? Yang ni macam mana jadi macam ni? Ni gambar dia. Yang ni jadi macam ni. So kita tahu putaran 90 darjah ikut arah jam. Putaran 90 darjah ikut arah jam. Jam pada titik ataupun pada pusat. Pada titik. Macam mana kita nak cari titik dia pelajar? Okey, dia ada 2 kaedah lah. Ada pelajar kira petak. Okey, kalau cikgu prefer pelajar menggunakan jangka lukis menggunakan jangka lukis. Okey, katalah macam ni. Okey, so sekarang ni kita tengok yang ni. Objek ni macam mana dia jadi macam ni Okey, so sekarang ni titik E tu matching dengan titik A, betul? Pelajar respon. A ni dengan A, betul
So kita ambil membaris, kita cantum macam tu. Okey, so garisan ni kita ambil jangka lukis, kita cari garisan yang serenjangnya dia. Garisan serenjang macam tu. Okey, kita cantum garis serenjang dia zas. Contoh contoh. So macam ni Ni sepatutnya straight ni, cikgu tak ada pembaris. So straight, tak apa. Cikgu ambil warna merah. Okey, so dia straight macam ni lah. Serenjang ambil jangka lukis, colik sini, colik sini. Letak sini, sini dapat garisan serenjang. Okey, lepas tu kita pilih lagi satu sisi. Kalau B ni dia matching dengan yang mana B tu? Pelajar. B ni, bucu ni sama dengan yang ni, betul? Betul So macam tu. Okey, ambil jangka lukis, lukis gambar. Buat garisan serenjang. Buat garisan serenjang, cikgu guna pen merah juga. So kita lukis, kita cantumkan garisan dia. Kita cantumkan dia. Okey, dia cantum macam ni Dia sebenarnya macam ni Dia paling tepat dia. So cikgu betulkan balik. So garisan serenjang dia macam ni. Okey. So dekat mana tempat pertemuan tu adalah pusat dia. Tempat pertemuan ni adalah pusat dia. Okey. So kita dapat jawapan dia pada titik negatif 2, 2. Negatif 2, 2. Okey. Setakat ni boleh follow cikgu tak, pelajar? Boleh? Boleh Okey, lepas dia berputar dia jadi macam mana, pelajar? W. Lepas dia berputar, so kita padam balik. Cikgu nak pelajar faham betul-betul. Lepas dia berputar dia jadi macam mana? Pembesaran, betul? Pembesaran mesti ada perkataan apa? Pembesaran mesti ada faktor skala. Faktor skala dia berapa? K sama dengan image bahagi dengan objek. Image dia berapa? Ambil yang panjang ni, senang. Tak apa, ambil yang ni je. 1, 2, 3. Image dia 3. Kat sini 1. 3 bahagi 1 dapat 3. So faktor skala 3. Kalau pelajar nak ambil sini pun boleh. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bahagi dengan 1, 2. 2 sama juga dapat 3. Faktor skala 3 pada titik berapa? Pelajar respon pada titik. Kita cantum semua bucu dia, pelajar. Cantum semua bucu. Okey, tadi cikgu cerita cantum bucu. Bucu ni dengan bucu ni kan. So tarik 1 bucu. Bucu ni dengan yang ni 2. So bucu ni dengan yang ni 3. So kita dapat pada titik E. Okey, boleh pelajar kat sini. Kita masuk kepada bahagian B, calculation. Okey, calculation ni kita tahu tadi Cikgu dah ajar tadi IK2O tadi. Okey, diberi bahawa sisi 4 ELKJ mewakili satu kawasan yang mempunyai luas 63. ELKJ. Mana ELKJ? ELKJ. Jadi yang besar ni adalah 63. Okey, hitung luas dalam sentimeter kawasan yang diwakili oleh rantau yang berlorek. Okey, so macam mana kita nak jawab? Cikgu ulang balik So cikgu nak conteng sikit. Okey, sekejap. Cikgu pandang balik ni. Okey, kita fahamkan soalan lagi sekali. Dia kata ELKJ mewakili satu kawasan yang luasnya 63. ELKJ maksudnya luas semua sekalian ni, image ni adalah 63. Okey, soalan dia nak cari hitung luas dalam sentimeter kawasan yang diwakili oleh rantau berlorek.
So kita nak cari rantau yang berlorek. Okey, rantau yang berlorek ni yang image ni kita tahu 63 Jadi formula dia IK to 2O. Betul pelajar Image sama dengan K kuasa 2 darab dengan objek. So objek ni cikgu andaikan X lah, senang. X kan kira-kira kan salah pula. Okey, cikgu andaikan dia X Formula dia IK2O. Okey, image dia berapa? 63. Okey, image yang besar K dia berapa? K ni adalah faktor skala. Ni adalah K. 3 kuasa 2 darab dengan X objek. So kita akan dapat objek tu 63, 3 kuasa 2 9. Jadi 63 bahagi dengan 9. So kita akan dapat 7. So X tu adalah 7. Jadi kawasan yang berlorek berapa pelajar? Berlorek berapa? 63 yang semua sekali tolak dengan objek 7. So dapat apa? Halo? 63 tolak 7. So kita dapat 56. Okey, boleh jawab tak soalan ni kalau keluar periksa? Boleh? Boleh? InsyaAllah. Okey. Bagus soalan ni senang je. Dia senang je. Soalan tajuk kongruen ni senang. Pelajar tahu IK2O, pelajar tahu image dia, faktor skala dia nak cari macam mana, image bagi objek. Pelajar tahu 3 ni. Pantulan, pembesaran. Okey, ataupun pelajar tahu putaran, pembesaran. Okey, so pelajar dah boleh cari IK2O, so dah tahu jawapan dia. Mudah sangat-sangat. Okey, so kita settle tajuk penjelmaan. Okey, kita pergi lagi satu tajuk lagi satu tajuk. So kita masuk tajuk yang seterusnya lah. Seterusnya garis lurus lah. Okey, apa pelajar perlu tahu garis lurus? Garis lurus ni pelajar kena tahu kecerunan lah. Nombor 1 pelajar kena tahu kecerunan. Formula kecerunan. Kecerunan apa formula dia pelajar? M sama dengan Y2 tolak Y1 X2 tolak X1. Bagus. Yang kedua pelajar kena tahu persamaan garis lurus lah. MX tambah C. Mesti boleh cari nilai C. Mesti tahu cari nilai C. Okey, yang ketiga seperti biasalah pintasan lah. Okey, pintasan X Y sama dengan 0. Pintasan Y X sama dengan 0. 4 ni saja pelajar belajar 4 ni saja. Okey, so kita sambung soalan seterusnya. Okey, soalan seterusnya Rajah 1 menunjukkan garis lurus PQ. PQ yang mempunyai persamaan 3Y sama dengan negatif K X tambah 24. Dengan nilai K ialah pemala. Cari nilai K. Okey, so sekarang ni dia dah bagi persamaan garis lurus kat sini. 3Y sama dengan negatif KX tambah 24. Okey, so berapa kecerunan garis ni? Pelajar berapa kecerunan dia? So kecerunan dia, so kena carilah persamaan. Y sama dengan 3 bawa pergi sebelah lah. 3 bawa pergi sebelah Jadi kita akan dapat negatif K per 3 KX tambah dengan 24 per dengan 3. So 24 per 3 adalah 8 lah. Negatif K per 3X tambah dengan 8. So berapa kecerunan dia kat sini? Ni adalah kecerunan dia. Dia persamaan asal dia kan. Y sama dengan MX tambah C. So M ni adalah kecerunan dia.
Boleh pelajar setakat ni? Pelajar boleh? Okey, kalau cikgu bagi dekat sini 3y sama dengan 2x tambah 9. Berapa kecerunan garis ni? Berapa kecerunan? So, okey, y sama dengan 2 per 3x tambah 9 per 3. So, ni adalah y sama dengan mx tambah cm tu adalah kecerunan. So, kecerunan dia macam ni. Okey, so pelajar kena tahu persamaan dia ni y sahaja dekat depan Okey, so settle yang ni. Pelajar dah tahu nak cari kecerunan. Okey, seterusnya kita tengok soalan dia. So sekarang ni dia nak cari nilai k. Okey, kecerunan kita dah dapat kecerunan negatif k per 3. Okey, formula nak cari kecerunan M sama dengan Y2 tolak Y1 per X2 tolak X1. Okey, so sekarang ni kena tahulah mana Y2, mana Y1. So kita tengok koordinat dulu. Okey, koordinat dekat sini berapa koordinat dekat sini? Pelajar? Berapa koordinat dekat sini? 0 P. Betul? Kat sini berapa koordinat dia? 4 0. Okey, tukar x1 y1 x2 y2. So kita masukkanlah. Kita masukkan y2 dia berapa? P. Okey, tolak dengan y1 dia berapa? Okey, sebenarnya P ni kita dah dapat Cikgu terlupa tadi. P ni kita dah dapat. P ni adalah 8 ni. P itu adalah pintasan Y. C ni pintasan Y. So kat sini P ni adalah 8. So 08 08. Cikgu terlupa tadi. Okey, jadi Y2 dia 8. Okey, tolak Y1 dia 0 lah. Bahagi dengan X2 dia 0. Tolak dengan X1 dia 4. So, dekat sini pelajar akan dapat berapa? 8 bahagi negatif 4. So, dapat negatif 2. Negatif 2 adalah sama dengan negatif K per 3. So, M ni kan. Ni M ni kita masukkan sini M. Okey, so negatif K sama dengan 3 darab negatif 2, negatif 6. So, negatif kita potong. So, K sama dengan 6. Boleh pelajar? Setakat ni boleh? Boleh Okey, so kita sambung. Okey, sambung. Ni adalah bentuk soalan KSSM lah. Bentuk soalan KSSM. Okey, so kita tengok soalan dia. Rajah 2 menunjukkan pelan bumbung sebuah reban arnab. Okey, Encik Azri bercadang menukar palang AB. Okey, dengan yang baru. So, dia nak tukar AB ni. Okey, dengan yang baru, cari panjang palang baru tersebut. Okey, so dekat sini dia diberi persamaan garis lurus palang atap AC. So sekarang ni dia bagi pada dia persamaan garis lurus AC. Okey, Y sama dengan 2 per 3X tambah 12. Okey, kita tahu, automatik kita tahu kecerunan dia adalah 2 per 3. Betul 2 per 3. Okey, cari panjang AB. Boleh cari tak panjang AB, pelajar? So, sekarang ni kalau cikgu buat gambar dia macam ni. Ni, okey, katalah macam ni Okey. Tinggi ni adalah 12. Betul, tinggi ni 12 Okey, so dekat sini kita tahu kecerunan dia berapa? 2 per 3.
So kita kena tahu titik ni dengan titik ni. Betul pelajar? Dia macam-macam kaedah. Ada setengah pelajar, ada pelajar pandai guna teorem Pythagoras, terus dia jumpa jawapan. So katalah koordinat dekat sini, kita tak tahu koordinat dekat sini, betul? Halo, pelajar masih dengar? Okey, cikgu bagi pelajar fikir dulu macam mana nak cari AB tu. Kita kena tahu koordinat dekat sini. Koordinat dekat sini berapa? 0, 0, 12, betul? Ni kalau kita buat teorem Pythagoras macam ni, 0, 12. Koordinat kat sini berapa? X. Boleh cikgu tulis X? Kita tak tahu kan? X 0, betul? Okey, so sekarang ni M sama dengan Y2 tolak Y1, X2 tolak X1 kan? So kita label X1, Y1, X2, Y2. So Y2 dia adalah 12. Okey, so kita gantilah kecerunan ni. M ni kecerunan lah. So 2/3 sama dengan Y2 dia berapa? 12. Tolak Y1 dia 0 lah. Okey, bahagi dengan X2 dia 0. Mana pen cikgu? 0 tolak dengan X1 dia adalah X lah. Okey, boleh cari tak nilai X dekat situ? Boleh cari tak X tu? Boleh, berapa X dia? So kita akan dapat 2/3 12 per negatif X, betul So negatif X buat naik atas lah. Okey, negatif 2X sama dengan 3 darab 12, 36. So X sama dengan 36 bahagi dengan 2. Betul So kita dapat 18, betul? Negatif 2. Cikgu tertinggal tu, cikgu tambah tu. Okey, so kita dapat X tu negatif 18. So X dia kat sini negatif 18, betul? So panjang ni berapa? Panjang tu berapa? Kalau koordinat kat sini 18, panjang ni berapa? 18 lah kan? So 18 dengan 18. So tambah darab 2. So panjang AB sama dengan 18 darab dengan 2. So kita dapat 36. Betul pelajar? Boleh follow cikgu tak kat sini? Boleh follow cikgu tak? Dia sebenarnya bila dapat soalan macam ni, pelajar kena ada kemahiran nak lukis gambar balik. Tinggi ni berapa, tengok apa yang diberi. Okey, so bila dah dapat panjang ni 18, so automatik panjang ni pun 18 juga. So kita dapat 36. Okey, satu lagi soalan. Okey, soalan ni senang. Soalan ni 3 markah, senang saja Okey, rajah 3 menunjukkan 2 garis lurus. So kita ada RS dan kita ada ST. Okey, pada suatu satah Cartesian dengan O ialah asalan. Okey, sorry, O ialah asalan. Okey. So seterusnya diberi bahawa jarak RS ialah 13. So automatik jarak RS ni kita tahu 13 unit. So dia dah jadi macam ni teorem Pythagoras ni. Okey, panjang ni automatik pelajar tahu 12, kat sini 13. So kat sini berapa? Pelajar. Berapa kat sini? Cikgu tunggu jawapan pelajar. Respons sikit.
13 kuasa 2 tolak dengan 12 kuasa 2 kan, punca kan. So kat sini adalah 5. So sebenarnya pelajar ada Pelajar belajar teorem pertukaran 3, 4 kat sini. Halo, respon. 5. 3, 4, 5. Lagi 6, 8. Respon 10. Lagi 5, 12, 13. So automatik pelajar dah tahu. So kalau kat sini 13, kat sini 12, so automatik pelajar tahu kat sini 5. Okey, sekarang ni dia kata RO nisbah dengan OT. RO nisbah dengan OT. 1 nisbah 2. So 5 kali 1, 5 kat sini, 5 kali 2, so 10. So automatik pelajar tahu kat situ adalah 10. Okey, cari pintasan X bagi garis lurus ST. So pintasan X dia adalah 10. Boleh belajar? Okey, bermakna sekarang ni kalau soalan macam ni dia 3 markah. So bila 3 markah dia memerlukan pelajar tunjuk jalan kira. So kalau pelajar nak cogak macam ni, pelajar kena buat lukis gambar segitiga. So pemeriksa akan tengok, oh ada pelajar ni ada idea ni nak cari. So automatik dapat 5. So dekat sini pelajar ada kira ni macam mana dapat 10. So dia dah tahu nisbah, mungkin 5 darab 2. 5 darab 2 10. So kat sini dah 1 markah. So jawapan akhir dia 1 markah. Okey, untuk SPM pelajar kena conteng saja. Conteng, jadi pemeriksa tu dia akan cari idea. Pelajar ni ada idea, cuma mungkin cara olah dia berbeza lah. Okey, pelajar boleh faham Okey, so yang ni mudah je. Okey, sekejap Okey, kita pergi kepada tajuk kita yang terakhir lah. Yang terakhir, pelan dan dongakkan Okey, so sekarang ni bila dah masuk ke SSM, dia dah ada pelbagai kaedah lah untuk pelajar dapat jawapan tapi kaedah lama masih relevan lagi lah. Okey, so kita tengok contoh yang pertama Contoh yang pertama. Okey, so cikgu tengok sikit, cikgu besarkan sikit. Okey. Okey, Raja 1 menunjukkan sebuah pepejal berbentuk prisma dengan tapak segi 4 tepat ABCD. Okay, A, B, C, D, segi 4 tepat yang bawah tu terletak di satah mengufuk. Maksudnya letak atas lantai lah. Okey, permukaan A, B, J, H, G, F ialah kerata rentas. Okey, seragam prisma segi 4 tepat. Okey, F, G, M, E. So F, G, M, E segi 4 tepat dengan yang atas ni H, J, K, L ialah satah mengufuk. Okey, tepi AF dan HG ialah sama. Okey, so sekarang ni dia kata AF dengan HG. Mana HG HG ni. Okey, adalah sama. Adalah tegak, bukan sama adalah tegak. Okey, so kat sini 4, automatik kat sini 2. Kita tahu lukis dengan skala penuh dongakkan pepejal satah mencacang yang selari dengan AB sebagaimana dilihat daripada X. So kalau kita lukis daripada X, so automatik kita tahu soalan ni dia ada 3 bahagian lah. Okey, soalan biasanya soalan A. So cikgu contoh sikit. Biasanya soalan A 3 markah. Soalan B okay, 4 markah. Soalan C 5 markah Biasanya macam ni lah. So dia akan jadi 12 markah. Okey, so sekarang ni bila dah jadi KSSM, dia dah berubah. Dia mungkin dia ambil 2 ni saja, mungkin dia ambil 2 ni saja. Okey, tak mungkin dia ambil 3-3 sekali lah. Okey, so sekarang ni kita tengok lukis dengan skala penuh dongakkan pepejal
Okey, dongakkan pepejar pada satah mencacang. Okey, yang selari dengan AB sebagaimana dilihat daripada X. So, tengok daripada X. So, automatik kita tahu pelajar nampak yang ni lah. Pelajar nampak yang ni. So, mesti guna pembaris lah. So, lukis balik. So, kat sini 4 cm. Pelajar tak perlu tulis ukuran dia. So, dekat sini 2 cm. So, tinggi ni kita tahu 2 cm. Panjang sini 2 cm. Ni panjang kat sini dia dah tulis 2 cm kat sini. Okey, lepas tu kat bawah ni automatik kita tahu 6 cm. 6 cm. So, kita cantum dia. So, gambar dia macam ni lah. Tapi mesti tepat. Mesti tepat So, dekat sini pelajar automatik pelajar akan dapat 3 markah lah. Okey, 3 markah. Sorry gerak pula Okey, sekejap. Okey, so 3 markah. Okey, dia yang ni untuk soalan ni senang pelajar. Bila senang, dia akan cari silap pelajar dekat mana. Dia akan cari silap pelajar. Okey, mungkin dia akan tolak. Kat mana dia boleh tolak? Okey, kat sini. Dia ada crooked kat situ, ada bertindan. So, dia tolak 1. Dekat sini ada lebih sikit kat sini. So, dia akan tolak 1. So, pelajar tinggal 1 markah sahaja. So, be careful untuk soalan ni. Soalan ni Okey, seterusnya. Okey, pepejal berbentuk prisma tegak. Okey, dengan segi 4 bersudut tegak QPR. QPR, okey, dicantum pada prisma. So, sekarang ni gambar asal dia macam ni. Gambar asal dia sama macam gambar sebelah. Cuma dia tambah lagi satu prisma berbentuk segitiga kat tepi dia tu. Okey, seterusnya dia bagi pada kita AS sama dengan PR. So, AS okey, sama dengan PR. Mana PR? Cikgu tak jumpa. PR ke atas ni. So, automatik 4 cm. So, kita tahu 4 cm. Okey, soalan dia pelan gabungan pepejal. Okey, pelajar kena ingat satu je. Bila kita lukis gambar pelan, kita tengok daripada atas. Cikgu besarkan sikit. Okey, so kita tengok soalan ni. Bila dia minta kita lukis pelan. Okey, pelan ni pandangan daripada atas lah. Okey, daripada atas. So, kita automatik kita akan nampak yang bawah. Kita ambil base dia dulu. Base dia dulu. Ni base dia. Tapak dia. Okey, pelajar kena lukis. Kalau tengok daripada atas, kita lukis base dia dulu. So, base dia segi 4. So, pelajar tahu segi 4. Okey, macam ni. Ni segi 4 bawah dia. So, dia ada tambah macam ni lagi. Okey, so sekarang ni kena ikut ukuran lah. So, panjang ni 3 cm. 3 cm. Panjang ni berapa tadi? 6 cm. Kita tengok gambar sebelah 6 cm. Tinggi ni berapa kat sini tadi? Panjang dia tu 2 cm. Dia dah bagi kan 2 cm. So, 2 cm. Kat sini pun panjang dia ni 2 cm. So, macam ni je gambar dia. So, dekat sini pelajar dah dapat 4 markah. Senang saja. Okey, seterusnya dongakkan daripada Y. Okey, dongakkan daripada Y ni dia jadi 5 markah. Kenapa 5 markah? Dia ada garisan tersembunyi. Pelajar take note dekat situ. Okey, kenapa dia 5 markah? Dia ada garis tersembunyi. So, kalau tak ada garis tersembunyi, markah pelajar hanya boleh dapat 1 sahaja. 1 markah je boleh dapat. Jadi, mesti ada garisan tersembunyi. So, kita lukis pandangan daripada sini. So, kita tengok tinggi dia ni berapa. So, tinggi ni automatik 4. So, cikgu lukis tinggi dia 4. So, panjang dia ni 6. So, 6 panjang macam ni. Okay, ni gambar dia. Okey, tinggi sini berapa? 2. So, pelajar tahu. Okey, gambar dia macam ni. Okey, tengok daripada sini gambar dia macam tu. Betul pelajar Kita nampak sini satu garisan.
Okey, straight. So gambar dia jadi macam ni. Okey, apa yang perlu tambah adalah segitiga. Inilah panjang kat sini ni 4. Panjang kat sini 4. So dia ada garisan tersembunyi lagi satu. So macam tu je gambar dia. So kalau kat sini pelajar akan dapat 5 markah. So kalau tak ada garisan tersembunyi, pelajar hanya layak mendapat 1 markah sahaja. Boleh pelajar setakat ni? Boleh Okey. So soalan-soalan yang cikgu share tadi tu, pelajar boleh jawab. Boleh jawab balik So banyak soalan yang cikgu share.